Pensyarakanan UKM. Kita berikan tepukan kepada Dr. Fadlan. Dr. Fadlan adalah pensyarah di Fakulti Pengajian Islam. Jadi, Assalamualaikum dan selamat datang kepada ketiga panelis. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang hadir hari ini adalah merupakan antara episod penonton yang paling meriah, paling ramai. Ada juga yang datang pakai baju kuning pada malam ini. Tepukan untuk semua yang hadir pada malam ini. Sebut baju kuning je Datuk Saleh dah senyum dah. Dia kata dia nak tengok lepas ini Datuk Saleh macam mana ya. Okey, bercakap soal mencabar ketenteraman awam. Masih hangat di Twitter, di Facebook juga banyak yang dibicarakan, memberikan komen balas. Tidak kisahlah kita bersetuju atau tidak, yang penting kita matang di dalam bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kalau boleh saya mulakan dengan Datuk Saleh, kacamata polis melihat realiti perkembangan ini. Kalau bercakap soal ketenteraman awam, garis panduan undang-undang, bagaimana pembacaan pada pihak PDRM sendiri? Terima kasih Tuan Mengerusi, Datuk panel, para panel, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kita melihat kita punya public order ataupun ketenteraman awam. Kalau nak didefinisikan tu banyak definisi yang kita boleh ketahui. Tetapi untuk senangan kita mengatakan bahawa ketenteraman awam ni, mana kata kalau kita tak tenteram tu, mana kata dia dicabar. Dia dicabar. Dan adalah menjadi fungsi utama pasukan polis diraja Malaysia ini untuk mengekalkan keadaan keselamatan dan ketenteraman awam, khususnya untuk Malaysia. Ini termaktub di bawah Seksyen 3(3) dalam Akta Polis 1967. Jadi pihak polis kita sentiasa untuk melihat dan mengkaji daripada segi maklumat-maklumat kita terima, bagaimana pihak PDRM boleh mengekalkan ketenteraman awam ini berlandaskan kepada undang-undang yang sedia ada. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, ketenteraman awam ni nampaknya dicabar. Jadi untuk polis, kita akan sentiasa untuk memantau dan seterusnya kita akan mengambil tindakan mengikut peraturan dan juga undang-undang yang sedia ada. Baik. Datuk, kalau boleh saya tanyakan lebih lanjut sebelum saya beralih kepada panelis yang lain. Datuk mengatakan bahawa ketenteraman awam kelihatannya tercabar. Ini bukan kali pertama demonstrasi jalanan berlangsung. Bagaimana ukuran bahawa ini mengganggu dan yang itu tidak? Kacamata polis melihat isu ini. Jadi kita melihat daripada kejadian-kejadian ataupun insiden-insiden yang lalu, kita melihat sekarang ni kebanyakan perhubungan itu dapat dibuat dengan begitu senang sekali. Dengan adanya Facebook, dengan adanya internet, maka maklumat-maklumat ini boleh berhubung dengan begitu cepat. Dan pihak polis kita memantau. Jadi ini yang saya katakan bahawa kalau nak dibandingkan dahulu dengan sekarang lebih cepat. Rakyat mana kata ataupun masyarakat akan bertindak lebih cepat kerana maklumat sampai begitu cepat. Jadi pihak polis kami pun kena cepat juga. Jadi kita mengkaji dari masa ke masa. Jadi saya katakan tadi, mana kata kalau nak dibandingkan dulu, mana kata sekarang ni kita punya cabaran yang lebih hebat. Lebih hebat. Itu realiti. Datuk Salehuddin melihat ini kerana kita melihat perdebatannya bahawa inilah walaupun ada yang mengatakan bahawa gagal tidaknya perhimpunan haram itu, namun cita rasanya euforia, gembira, seolah-olah macam ada kemenangan. Ini hak bersuara hak demokrasi yang menang dalam perhimpunan haram itu. Bagaimana bacaan Datuk melihat? Bagi saya melihat kepada maksud ketenteraman awam itu sendiri, sebab bila kita cakap pasal ketenteraman awam, dia melibatkan keamanan kepada orang awam. Orang awam ni kita lihat kepada secara keseluruhan. Bukan sahaja kita perlu melihat pada satu kelompok, tetapi secara keseluruhan masyarakat itu sendiri perlulah ada di bawah undang-undang ada hak untuk dipelihara ketenteraman mereka. Jadi apabila sebuah pertubuhan ataupun segolongan orang ramai bertindak untuk mengadakan sesuatu perhimpunan bertujuan untuk menyuarakan hasrat, perasaan mereka, tidak puas hati mereka, mereka berkumpul. Jadi bila mereka berkumpul tersebut, ia akan menyebabkan perasaan tidak puas hati juga ataupun perasaan tidak puas hati kepada golongan yang lain. Akan ada timbul soal tidak puas hati kepada golongan lain. Jadi ketenteraman awam itu sendiri di bawah undang-undang negara kita ada satu pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa ketenteraman awam di negara kita sentiasa terpelihara. Itulah pihak polis. Pihak polis diberikan kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan dan juga daripada sudut undang-undang lain yang digubal oleh Parlimen diberikan kuasa kepada pihak polis. Kenapa pihak undang-undang memberikan kuasa kepada pihak polis untuk
menjaga ketenteraman awam. Okey. Sebab kalau kita lihat kepada kerajaan itu sendiri, kerajaan itu terdiri daripada pihak eksekutif, legislatif dan sebagainya. Organ dia di bawahnya adalah seperti pihak polis, ya, satu agensi penguatkuasaan. Okey. Agensi penguatkuasaan dia bertanggungjawab. Macam polis ni, kalau ikut pada Akta Polis, dia bertanggungjawab untuk memelihara keamanan, menjaga ketenteraman, keselamatan negara. Sebab mereka ada kemahiran, mereka ada pengalaman, mereka ada cukup manpower untuk menentukan sama ada sesuatu perkara yang nak dilakukan oleh sekumpulan rakyat ini boleh mengancam ketenteraman negara. Itu sebab kuasa itu diberikan kepada pihak polis. Hujah balasnya Datuk di sini adalah Akta Polis itu sendiri, kalau menurut kacamata Suhakam, terdapat beberapa perkara di dalamnya itu dianggap tidak konstitusional. Baik. Dia soal tentang ianya tidak berperlembagaan. Di bawah perkara 10 kepada Perlembagaan Persekutuan, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Malaysia ini, Kerajaan Negara Malaysia ini, dia hanya meletakkan satu kuasa, suatu peruntukan bahawa setiap rakyat di negara ini bebas untuk menyuarakan pandangan mereka. Ya, mereka bebas untuk menyuarakan pandangan. Mereka juga bebas untuk mengadakan perhimpunan secara aman, tidak melibatkan senjata. Dan mereka juga boleh berpersatuan. Itu undang-undang tubuh telah memberikan hak sedemikian. Tetapi sebenarnya ramai yang salah anggap. Sebenarnya kebebasan ini terhad. Ya, dalam perkara 10 itu sendiri ada memperuntukkan satu, mengatakan bahawa kebebasan yang diberi ini tertakluk kepada perkara ataupun pasal 2, 3 dan 4. Iaitu kalau sekiranya pihak polis, pada pandangan pihak polis, ataupun pertama sekali Parlimen boleh mengubah satu undang-undang bagi mengawal ataupun memberikan sekatan kepada kebebasan ini atas faktor keselamatan dan juga faktor ketenteraman awam. Itu sebabnya diwujudkan undang-undang seperti Akta Hasutan. Ya, diwujudkan atas Akta Polis untuk mengawal ataupun mengawal ketenteraman dan keselamatan negara. Dan juga kita ada juga ISA, kita ada juga ISA sebagai satu undang-undang preventif. Dan juga kita ada kanun siasaan dan beberapa undang lain bertujuan untuk mengawal. Sebenarnya tiada negara di dunia ini yang ada demokrasi mutlak ataupun kebebasan mutlak. Semua undang-undang itu adalah pelengkap kepada keperluan menjaga kita mesti ada undang-undang yang mengawal selia. Kalau kita beri kuasa tu kepada semua rakyat untuk menyuarakan ketidakpuasan hati, huru-hara keadaan. Doktor, istilah yang digunakan, dipetik juga oleh media, bermula dengan satu temu bual revolusi. Tahrir Square, itu semua imbasan-imbasan, imbauan. Semangatnya sekarang ni tengah gembira, euforia. Seolah-olah, momentumnya sudah ada. Maka kita kena angkat lagi untuk menjadi sebuah revolusi yang lebih besar. Bagaimana doktor melihat perkembangan ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Syed Munawar, juga kepada Datuk Saleh dan Datuk Salahuddin, tuan-tuan, puan-puan dan para pendengar yang saya hormati sekalian. Berkenaan dengan revolusi, kita akan dapati apa yang dimaksudkan dengan revolusi ialah satu usaha untuk menjatuhkan sesuatu kerajaan yang telah pun terbentuk. Dan perkara ini sebenarnya kita boleh perhatikan dengan pandangan yang cukup senang dan ringkas, mudah. Apabila kita membicarakan tentang al-Islam itu sendiri, agama Islam, apakah maksud al-Islam? Al-Islam ialah al-istislamu lillah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksud al-Islam datangnya daripada perkataan as-salam, iaitu kesejahteraan, keamanan. Jadi apabila kita melihat Islam dengan dari sudut yang lebih positif, kita akan dapati di situlah timbulnya hadis Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah satu individu yang mana orang Islam lain akan berasa selamat daripada kekacauan tangannya dan juga lidahnya. Jadi dengan itu kita dapati, kalau nak dikaitkan dengan revolusi yang telah berlaku, kalau kita melihat dalam sejarah tamadun manusia, kita akan dapati revolusi kebiasaannya berlaku sekiranya rakyat tidak bersetuju dengan apa, ataupun rakyat merasa tertekan dengan apa yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi di sini kita harus melihat revolusi itu dari sudut Islam. Adakah wujud revolusi dalam Islam atau tidak? Dan kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan taatilah pemimpin di kalangan kamu. Yang telah pun dihuraikan oleh ulama kita kepada
dua kumpulan, iaitu pemerintah dan juga ulama. Urusan yang berkaitan dengan dunia kita lihat kepada pemerintah, dan urusan yang berkaitan dengan agama kita lihat kepada para ulama. Dengan itu kita dapati juga Rasulullah SAW sebagai pemerintah, para khulafa sebagai pemerintah, dan selepas itu kita dapati kerajaan-kerajaan Islam semuanya berjalan atas dasar ketaatan terhadap Allah, Rasulullah dan pemerintah. Akan tetapi kita kena perhatikan bahawa ketaatan terhadap pemerintah bukanlah ketaatan yang mutlak ataupun bulat, tetapi mestilah dikaitkan dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita dapati beberapa hadis menunjukkan bagaimana sekiranya ada seorang pemimpin yang telah dilantik, maka kita sepatutnya memberi kerjasama kepada pemimpin tersebut. Sekiranya datang pemimpin lain, satu tokoh lain yang cuba untuk mengganggu gugat keamanan sesuatu negara itu, maka perlulah dari sudut perspektif Islam, perlulah tokoh yang kedua itu diterminatkan ataupun dibunuh, disisihkan. Akan tetapi pada masa yang sama Islam menjaga keamanan, tetap menjaga keamanan. Sekiranya sekiranya berlaku, dan pernah pun berlaku dalam sejarah Islam, sekiranya ada tokoh yang ingin menggulingkan kerajaan dan berlaku peperangan, dan akhirnya tokoh yang ataupun individu yang menggulingkan kerajaan itu menjadi pemerintah, maka Islam mengarahkan kita untuk mentaati pemerintah. Jadi kita lihat dari sudut yang lebih global, di sisi Islam bagaimana ketaatan kepada pemerintah sepatutnya dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, dan itulah yang akan menjamin ketenteraman awam. Baik. Dr. Fadlan, yang digambarkan kaitannya tentang keadaan Malaysia sekarang ini diberikan perbandingan dengan revolusi Perancis, malah revolusi Iran, kerana dikatakan selepas itu maka negara itu menjadi sebuah negara yang lebih kuat, yang lebih kukuh disebabkan oleh perubahan yang mendadak itu. Jadi realiti itu juga diberikan imbauannya terhadap apa yang berlaku pada 9 Julai. Akan dihuraikan lebih lanjut oleh Dr. Fadlan sejurus selepas kita berehat untuk pusingan kali ini. Cabar Ketenteraman Awam, 3 panelis, Datuk Salimat Rashid, Datuk Salihuddin Saidin dan Dr. Fadlan Muhammad Osman. Saya ingin beralih ke Facebook terlebih dahulu sebelum saya kembali kepada soalan yang digantung tadi kepada Dr. Fadlan. Di Facebook, Syazwan Osman mengatakan bahawa sebenarnya tak perlu demonstrasi haram ini kerana telah diberi peluang untuk menyerahkan memorandum dan mengadakannya di Stadium Shah Alam. Manakala Yang di-Pertuan Agong telah bertitah, maka kita rakyat seharusnya menjunjung perintahnya dengan tidak mengingkari, menderhaka terhadap titahnya. Namun dibandingkan pula dengan komen oleh Jiwa Kacau, apapun maklumat yang disampaikan oleh media adalah kurang tepat dalam menyampaikan maklumat yang sebenar mengenai Perhimpunan Bersih. Kalaulah maklumat dan berita yang disampaikan sudah diputar belit, macam manalah dengan pilihan raya nanti. Jadi kita lihat ruang perdebatan yang sebenarnya sedang berlaku di Facebook, Twitter juga boleh anda manfaatkan. Saya ulangi sekali, boleh menghantar komen melalui SMS, typekan rakyat, jarakan nama, lokasi dan hantarkan ke 32776. Berbalik kepada soalan yang digantung tadi, dikaitkan dengan revolusi Perancis, dikaitkan dengan revolusi Iran, dikatakan selepas revolusi itu berlaku maka negara itu semakin hebat, semakin kuat disebabkan oleh ruang-ruang baru dan kekuatan-kekuatan baru yang muncul yang sebelum itu suppress, tertekan, terselindung. Dr. Fadlan, bagaimana melihat realiti ini? Terima kasih, Encik Syed Munawar. Berkenaan dengan kita di Malaysia ingin membandingkan situasi kita dengan situasi di luar, saya rasa itu tidak tepat. Saya mempunyai beberapa rakan-rakan yang datang dari negara Arab. Mereka bila sampai ke Malaysia, mereka amat bersukacita dengan keadaan di Malaysia. Mereka mengatakan di sini dakwah terbuka. Siapa saja boleh bercakap dan siapa saja boleh mengutarakan pandangannya. Berbeza dengan tempat-tempat di mana mereka berada di negara mereka sendiri, untuk pergi sembahyang bagi yang Muslim di sana, untuk pergi sembahyang akan mendapat tekanan. Saya tak pernah dengar pula di sini di Malaysia polis mengganggu orang nak sembahyang. Alhamdulillah tak pernah. Tapi di sana ada kawan-kawan yang pergi nak sembahyang subuh dilarang. Dan perkara ni bila kita perhatikan senario-nya begitu, amat tidak wajar sekiranya kita mengaitkan perkara situasi yang berlaku di sana dengan apa yang berlaku di sana, dan keamanan yang ada di sini perlu kita jaga. Memang akan berlaku, manusia tetap akan membuat kesilapan. Kullu bni Adam khata'. Setiap anak Adam banyak membuat kesilapan. Tidak kira sama ada pemerintah, polis, pensyarah. Di sini ada rakyat biasa dan juga pelajar-pelajar. Pasti banyak akan membuat kesilapan. Itu pun yang disebut oleh Nabi SAW. Kullu bni Adam khata'. Setiap anak Adam banyak membuat kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik golongan ataupun manusia yang banyak membuat kesilapan ialah yang banyak bertaubat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu pandangan saya. Ramai di kalangan rakan-rakan Arab sendiri pun apabila berlakunya apa yang berlaku di Mesir, di Tunisia dan sebagainya, mereka mengatakan
itu satu benda yang mungkin sesuai berlaku di sana kan, tetapi tidak realitinya berbeza. Realitinya berbeza. Datuk Saleh, adakah pihak polis telah bertindak melewati batas seperti yang dituduh di dalam internet? Saya rasa tidak. Tidak, sebab kalau kita nak mengadakan apa-apa juga perhimpunan ataupun parakan, berbalik kepada Datuk kata tadi berkenaan dengan kebebasan untuk bersuara, untuk berkumpul dan macam-macam lagi dalam artikel dalam perlembagaan artikel 10. Tapi kita lihat bahawa di bawahnya diperturunkan bahawa kalau kebebasan ini tidak sekap mungkin akan melibatkan keadaan keselamatan itu terjejas. Maka di situ dia digubarkan satu undang-undang yang dikatakan Akta Polis. Dan kita tahu dalam Akta Polis Seksyen 27 mengatakan mana-mana juga orang, pertubuhan yang ingin mengadakan perhimpunan atau perarakan mesti mendapat permit daripada pihak polis. Jadi mengapa? Soalnya mengapa mesti dapat permit daripada pihak polis? Saya katakan tadi bahawa polis adalah berfungsi untuk mengekalkan keadaan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terjamin. Dalam session ini, kita akan mengkaji. Kita bagi kepada pemohon yang berkenaan atau individu ataupun kepada pertubuhan yang mengadakan untuk mengutarakan atau membuat permohonan kepada ketua polis daerah. Secara praktikalnya, apa yang kita buat sekarang, kita bagi tempoh dalam 2 minggu untuk dia mengemukakan permohonan ini. Mengapa harus kita kemukakan permohonan ini? Pihak polis akan mengkaji. Yang pertama kali yang berkaitan tujuan. Tujuan mengapa perhimpunan ataupun perarakan ini akan diadakan. Selain bertujuan, kita akan melihat adakah disebabkan perhimpunan ini ataupun perarakan ini akan menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pihak polis akan mengkaji daripada semasa. Jadi berbalik pada situ, pihak polis pun nak tahu apa tujuan yang sebenarnya. Selain yang dipaparkan, yang di sebalik itu, yang selalunya orang tak tahu. Ini yang selalu orang kata perhimpunan ini kami nak buat secara aman saja. Tetapi di sebaliknya bukan. Baik, Datuk, tuduhan di sebalik pihak yang satu lagi pula mengatakan permit tidak mungkin akan diberikan kerana mereka ini menentang kerajaan dan polis sebenarnya mewakili kepentingan kerajaan. Saya ingat itu tidak betul. Sebab sebarang permohonan yang dikemukakan kepada pihak polis, kita akan mengkaji. Kita akan mengkaji secara teliti dan kita berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kami peroleh daripada masa ke masa. Jadi berkenaan keselamatan dan ketenteraman awam ni, tak semua orang yang tahu yang sebenarnya. Kita mempunyai maklumat-maklumat yang kita boleh percaya, intelijen daripada masa ke masa. Dan ininya yang tidak diketahui oleh mana-mana orang yang mengatakan bahawa kita tidak adil. Kita tak akan bagi permit sebab kita ni polis bagi pihak kerajaan. Tidak. Yang sebenarnya kita pentingkan keadaan keselamatan dan ketenteraman awam itu sentiasa akan terjamin sekiranya ada perhimpunan dan juga perarakan ini. Datuk Salehuddin, dekat-dekat nama tu. Saya nak membiasakan tu. Datuk Salehuddin, kita sudah bercakap tadi soal revolusi. Dalam konteks yang kita bicarakan ini, kepentingan menjaga ketenteraman awam, masih ada ramai yang terhimbau dengan proses revolusi yang kononnya boleh menambah baik kedudukan negara sekarang. Adakah itu kedudukan konstitusi atau perlembagaannya bagaimana sekiranya itu berlaku? Terima kasih Saudara Pengerusi. Konsep revolusi yang digembar-gemburkan sekarang ni, kita tak tahu apa tujuan yang dikatakan revolusi itu. Sistem yang ada di negara kita inilah satu sistem raja berperlembagaan. Kita ada institusi raja, kita juga ada parlimen. Jadi kalau nak dikatakan mengadakan satu revolusi, mungkin tujuannya untuk menggulingkan kerajaan yang sedia ada dan menggantikan dengan satu kerajaan yang berbentuk republik kemungkinan. Itu kita tidak pasti. Tetapi persoalannya sekarang, kenapa perlu kita adakan satu revolusi di dalam keadaan negara kita yang telah mengamalkan sistem perundangan yang amat demokrasi. Kita tidak dapat demokrasi mutlak. Tiada negara pun dalam dunia ini yang mengamalkan demokrasi mutlak. Tidak ada. Tetapi apa yang kita laksanakan sekarang dan apa yang kita amalkan negara kita, saya percaya amat satu sistem yang amat unik dan telah menunjukkan kesannya sampai ke sekarang ni negara kita berada dalam keadaan yang aman. Of course lah kita ada kejadian 13 Mei 1969. Tetapi kejadian itu merupakan satu tamparan kepada negara tetapi menyedarkan rakyat. Sehingga sekarang ni kita hidup dalam keadaan aman damai. Kita masalah dengan masyarakat kita ni bila kita cakap pasal nak menggulingkan kerajaan ataupun kita nak merasakan tidak puas hati terhadap kerajaan, kita mengadakan demonstrasi jalanan dan sebagainya. Kita terlalu ikut-ikut kepada budaya negara luar.
contohnya di Asia Barat, di Thailand, di Indonesia. Kita terbawa-bawa sebenarnya. Masyarakat kita ni suka meniru sebenarnya. Kalau nak ikutkan budaya pakai baju kuning, budaya pakai baju merah, itu dah ada di Thailand. Kita ngikut. Begitu juga budaya demonstrasi besar-besaran di negara Arab, di negara-negara Asia Barat. Tetapi persoalannya, cuba kita lihat apa sebabnya rakyat di negara-negara tersebut yang memberontak memberontak terhadap kerajaan. Banyak sebab. Mereka ada kebuluran. Tahap kemiskinan terlalu tinggi. Dia punya pekerjaan tahap pekerjaan ataupun peluang pekerjaan kepada masyarakat mereka amat rendah. Kemudian kerajaan yang memerintah terlalu lama. Dah begitu lama, dah seolah-olah menjadi diktator. Jadi kerajaan rakyat selama ini cuba nak menukar kerajaan dengan proses demokrasi yang mereka tidak nak dapat. Jadi cara yang sesuai dan cara yang paling berkesan bagi rakyat di negara tersebut adalah mengadakan satu revolusi, mengadakan demonstrasi besar-besaran. Pada peringkat ini saya ingin berbalik kepada Datuk Saleh kerana pihak yang mengadakan perhimpunan 9 Julai itu mengatakan perhimpunan ini akan aman. Sebaliknya berlaku demikian kerana provokasi polis. Saya kata itu tidak tepat. Sebab mereka mengatakan mereka boleh mengadakan satu perhimpunan yang aman. Kalau 20 orang, mungkin itu aman. Tetapi kalau 1000 dan seterusnya berjumlah berlipat ganda, kita tak tahu apa yang ada di dalam hati orang yang datang berkumpul tu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini yang tak dinampak, yang tak nampak. Ini yang selalu yang orang kata kami boleh berhimpun secara aman. Kami ada orang yang mengawal keselamatan. Tetapi mereka tak tahu yang apa yang ada di sebalik orang yang berkumpul itu. Dan kita tahu tak semua orang datang itu ada satu tujuan. Ada tujuan-tujuan yang lain. Ini kita pantau maklumat-maklumat yang saya katakan tadi. Itulah salah satu sebabnya mengatakan bahawa kita tak benarkan. Sebab kita tahu kalau ada penimbunan macam ni, dia akan berlaku. Penteraman awam ni akan tergugat. Itu yang polis tetap mengatakan bahawa kita tak akan bagi. Baik. Sebab kita percaya benda tu akan berlaku yang tak elok. Jadi untuk menghalang daripada mudarat yang besar itu, tidak dibenarkan berhimpun sama sekali. Dr. Fadlan melihat dalam soal ketamadunan, masyarakat sivil ini, ruang untuk bersuara. Doktor menyatakan tadi bahawa perbandingannya masyarakat luar mengatakan kita bebas, ada banyak sangat medium. Tetapi di sana-sini, lontaran rasa tidak puas hati itu masih wujud. Di maya, di internet, di Facebook dan segala macam ini. Kita tidak cukup menawarkan ruang yang sesuburnya. Bagaimana Doktor melihat? Terima kasih kepada soalan yang panas tu. Ruang, kadang-kadang kita mungkin ingin sesuatu ruang yang diberikan mengikut apa yang kita inginkan, apa yang kita nak. Dan kita melihat ruang yang sedia ada itu seolah-olah bukan ruang. Jadi itu yang kita kena perhatikan di sini. Bagaimana sewajarnya kita mengambil peluang yang ada. Saya ingin menambah sedikit berkenaan dengan bagaimana situasi kita di Malaysia agak berbeza sedikitlah daripada sebahagian negara-negara di Timur Tengah. Di sini baru minggu lepas lebih kurang seseorang pelajar di bawah penyelidikan saya mengatakan saya telah melihat Dr. Mahathir, Dr. Mahathir di KLCC berjalan seorang diri dengan mungkin ada 2 orang, 3 orang yang bersama dengan beliau. Tapi dia kata ini takkan berlaku di negara dia. Saya tak sebut negara itu kan. Tapi itulah yang digambarkan pada kita bahawa situasi itu tidak akan berlaku di negara tersebut. Bersalaman, pemerintah boleh bersalam dengan rakyat. Satu benda yang tidak boleh. Kadang-kadang kita tak boleh fikir bagaimana kita nak salam dengan pemerintah di negara-negara tersebut. Jadi dengan itu, saya rasa pemerintah di Malaysia pun banyak memberi ruang dan banyak perjumpaan-perjumpaan yang dibuat dengan rakyat. Di situlah sepatutnya rakyat datang dan mengemukakan permasalahan yang ada. Tetapi mungkin seperti yang Datuk Saleh sebutkan tadi, mungkin ada di kalangan rakyat kita sendiri pun ataupun rakyat Malaysia yang mempunyai agenda yang tersendiri. Itu yang kita risaukan. Agenda tersendiri yang terselindung Datuk Saleh sebutkan tadi. Kita ada pemanggil di talian. Siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Nama saya Abu Akif. Abu Akif, silakan. Ya, saya. Saya nak tanya soalan pada Ustaz Dr. Fadlan lah. Ya. Okey, sejak hari ini bersih ni, ramai sangat tokoh agama yang keluarkan kenyataan lah. Ya. Ada satu kenyataan tokoh agama ni, dia kata yang ilmu maknanya dalam ulama muda UMNO ni, Dr. Fadlan termasuk dalam ulama muda UMNO, dia kata pemahaman ilmu ni terlalu dangkal. Dan dia faham hadis secara literal, di mana hadis yang dilontarkan untuk pemerintahan ni lah.
Kaitan dengan ketenteraman awam ini, kalau boleh kita langsungkan saja. Ketenteraman awam, ya saya. Maksudnya dalam doktor pun ada bagi ulasan berkenaan hadis-hadis yang ketenteraman awam, pemerintahan semua sekali ya. Tapi tokoh agama ni kata ilmu ni, Dr. Fadlan, dan maksud saya ilmu lah. Dia faham hadis tu secara literal. Dan pemahaman hadis mereka juga sangat dangkal. Jadi nak minta Dr. Fadlan untuk komen balas balik. Baik, terima kasih Abu Aqif ya. Ya saya. Abu Aqif, terima kasih di atas soalan itu. Dr. Fadlan akan merungkaikan jawapan balasnya selepas kita berehat. Teruskan bersama kami. Okey, selepas 30 minit berlalu, dibawakan kepada anda secara langsung dari Studio 1 Angkasa Puri. Ruangnya untuk saya memberikan ruang. Kami memberikan ruang lebih banyak soalan. Kita akan lebih banyak menangani soalan dari penonton. Dan seketika tadi sebelum kita berehat, soalan dimajukan kepada Dr. Fadlan. Komen mengatakan bahawa kelompok ilmuwan Islami, ilmuwan ulama muda ini menggunakan dalil hujah-hujah yang tidak kukuh untuk mempertahankan dukungan mereka kepada pemerintah ulil amri. Bagaimana Doktor melihat? Saya ingin melihat ataupun merujukkan jawapan saya kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullah, yang mengatakan kata-kata manusia boleh sahaja diterima dan boleh sahaja ditolak, kecuali apa yang keluar daripada tuan kubur ini. Dan Imam Malik terus menunjukkan kepada kubur siapa? Maqam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Quran yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, haruslah kita ambil sebagai satu sumber yang kuat. Okey, dan sumber ini sebenarnya satu sumber yang boleh digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sehinggalah ke akhir zaman. Okey, Al-Quran dan hadis Nabi bukan sahaja sesuai untuk zaman Nabi sahaja, tetapi zaman kita pun kita masih boleh menggunakannya. Jadi di sini kita ingin saya ingin mengeluarkan satu kenyataan, penegasan bahawa sekiranya ada pandangan yang terus merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, okey, dengan kenyataan yang boleh diterima, maka itulah yang sepatutnya kita terima. Okey, kita tidak boleh mendahulukan akal kita, logik kita dan pemerhatian kita, observasi kita terhadap persekitaran kita, dan kita lebihkan perkara itu terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya memberi laluan kepada audien ataupun penonton dalam studio untuk bertanyakan soalan. Silakan. Saya bersama dengan penonton sekarang ni. Siapa nak tanya dulu? Silakan. Boleh perkenalkan nama? Saya Rozi daripada Pergerakan Wanita UMNO bahagian Gombak. Rozi. Ya, saya. Okey. Saya nak tanya. Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah kepada PDRM kerana berjaya mengawal keadaan yang berlaku pada 9 Julai yang lalu. Kalau kerana tindakan yang cepat, mungkin kita akan mengalami darurat ya pada hari tersebut. Dan adakah kerana kita terlalu selesa dalam keadaan sekarang, maka kita perlukan ada perubahan revolusi? Dan adakah kerana kita ini tidak peka kepada perlembagaan dan perundangan, kita maka boleh bercakap apa saja sehingga menjadikan keadaan kucak-kacir dan darurat? Kepada Datuk Saleh agaknya. Datuk Saleh. Okey. Datuk Saleh. Jangan tahan lepas ni Datuk ya. Silakan Datuk. Soalan itu saya ingat cukup relevan apa yang pihak polis cuba pertahankan, iaitu keselamatan dan ketenteraman awam. Saya melihat kalau tak ditangani masalah ini, dia akan berlarutan. Dan Alhamdulillah pada 9 bulan yang lepas, saya rasa kita dah ambil tindakan-tindakan yang perlu untuk tidak menjadikan suasana yang lebih buruk. Dan saya suka nak menekankan di sini bahawa pihak polis akan menggunakan undang-undang yang sedia ada. Dan saya dapati undang-undang yang sedia ada ini telah cukup mencukupi untuk kita menentukan supaya ketenteraman awam ataupun keselamatan di negara Malaysia ini dijamin. Jadi cuma yang kita takut sekarang ni, orang tak faham dengan peruntukan undang-undang. Dia orang akan mencabarkan undang-undang. Macam Puan kata tadi, orang dapat berfikir dengan lebih jauh, tetapi kadang-kadang pemikiran mereka itu tersasar ke tempat yang lain. Ini bahaya yang sebenarnya. Dalam hal ini juga, pihak polis juga kami memantau setiap individu, setiap pertubuhan yang boleh mendatangkan, menjejaskan keadaan keselamatan, kita akan pantau. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita nak buat apa-apa juga perhimpunan dan juga perarakan, kita perlu mendapat permit. Permit itu mendatangkan kelulusan yang boleh menjamin keadaan keselamatan dan ketenteraman awam ni.
Yang saya nak kaitkan juga ini, mengapa harus kita ada permit? Disebabkan permit ni kita mengkaji. Kalau dia nak adakan satu tempat tu, kita nak kaji tempat itu macam mana. Di tempat ini kadang-kadang dia akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Dan dia akan menyebabkan benda-benda yang lain yang tak sesuai, yang akan menggugat ketenteraman awam. Itu daripada segi tempat. Kemudian, apakah tindakan-tindakan yang akan berlaku sekiranya ada kejadian-kejadian yang tak ingin berlaku? Ini pun kita akan tangani. So, pihak polis kami menimbang di segenap sudut untuk menentukan bahawa kalau ada perhimpunan dan perarakan ini, dia tidak akan menggugat. Dan kami selalunya, kalau kami bagi permit, kita akan membantu supaya Mengawal keadaan. pengawalan itu supaya berjalan dengan lancar dan keadaan keteraman sentiasa terjamin. Datuk, saya yakin ada yang menonton akan bertanya pada peringkat ini, sekiranya penganjur perhimpunan 9 Julai itu berjaya mendapat mana-mana stadium yang ada, apakah Datuk boleh memberi jaminan pada malam ini mereka boleh mendapat permit? Saya rasa kalau kita kaji dari tempat lokasi yang sesuai, mengapa tidak? Kita boleh. Itu sebabnya saya kata, polis melihat di pelbagai aspek ciri-ciri yang untuk menjaminkan keselamatan dan keteraman. Yang kadang-kala pemohon yang berkenan ataupun orang yang berkenan tidak nampak. Pihak polis nampak. Datuk Salihuddin nak menambah. Pada pandangan saya, bila orang ramai berkumpul di negara kita ni, bila kita berkumpul, mungkin kita nak bercakap bahawa kita ni bebas untuk bersuara, menyuarakan ketidakpuasan hati kita. Persoalannya, adakah kita ni cukup matang untuk berkumpul secara aman? Ya? Sebab di Malaysia ni, kalau mereka kata polis yang provok, menyebabkan berlakulah huru-hara dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada akta polis itu sendiri, dia kata sesuatu perhimpunan yang tidak sah, yang haram, pihak polis akan mengawal dan minta mereka disperse, minta mereka bersurai. Jadi kalau sekiranya mereka tak bersurai, apakah tindakan polis? Polis terpaksa menyuraikan sebab itu adalah satu perhimpunan yang tidak mengikut undang-undang. Jadi untuk bersurai itu, satu cara pihak polis terpaksa lakukan adalah mungkin tembak dengan water cannon dan sebagainya untuk menyuraikan orang ramai. Apabila ini berlaku, saya percaya itulah timbulnya provokasi lagi. Dan mulalah membaling batu, menyerang pihak polis mungkin bertindak apabila mereka diprovok ataupun mereka dikasari dan sebagainya. Jadi persoalannya sekarang ni, kita ni mungkin belum sampai tahap maturiti kita untuk berdemonstrasi dengan secara aman, menyuarakan apa yang kita terbuku di hati kita secara bijaksana. Ini yang saya rasa di Malaysia ini kita terlalu terikut-ikut. Dan bila kita terikut-ikut ni, kadang-kadang kita tahu pihak polis akan bertindak balas sekiranya mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan polis akan bertindak balas. Jadi mereka letakkan mungkin wanita, orang-orang tua, kanak-kanak di hadapan sebagai satu shield. Jadi bila pihak polis mula melakukan sesuatu, dianggapkan bahawa pihak polis telah mengkasari, telah mula melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan undang-undang, mengasari pihak orang awam. Datuk Salihuddin, apabila kita menggunakan hujah kematangan ini, mereka akan pantas membawa hujah balas bahawa mereka lebih maju dari Malaysia. Jadi bagaimana kita boleh mengaitkan antara demonstrasi itu kematangan dengan kemajuan negara? Adakah kita mahu melihat apa yang kita lihat kalau dia di dada-dada akhbar dan juga di dalam TV, bagaimana demonstrasi di Korea Selatan itu violent, mereka bertindak menendang pihak polis, membaling pelbagai peralatan kepada pihak polis. Adakah kita hendak keadaan sedemikian berlaku di negara kita? Dan kemungkinan mereka di negara Korea Selatan, mereka lebih maju daripada kita. Dan bangsa mereka juga adalah satu bangsa. Kalau nak dibandingkan dengan negara kita ada 3 bangsa. Ya, 3 bangsa yang besar. Di samping bangsa-bangsa yang lain, kalau kita benarkan perkara ini berlaku, dia akan provok bangsa lain yang mungkin tidak mahu ianya diprovok. Itu sebab kita ada akta hasutan. Iaitu bila kita ada perhimpunan, kalau ada satu orang mencetuskan perasaan marah terhadap sesuatu kaum yang lain, saya pasti dia akan mencetuskan satu keadaan yang huru-hara. Inilah yang dicuba nak dielakkan. Sebab kita kena ingat, negara kita adalah satu negara masyarakat yang majmuk, yang terlalu sensitif. Apabila satu provokasi berlaku, maka berlakulah satu kejadian yang tak. Datuk, saya nak cuba provok penonton sebelah saya ni. Dia nak tanya soalan katanya. Boleh perkenalkan nama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syahidah binti Alias dari Pusat Perubatan Universiti Malaya. Saya ada soalan yang hendak ditanyakan kepada ahli panel. Pertamanya, adakah perhimpunan jalanan itu boleh menggugat perpaduan sekaligus memberi impak kepada negara?
Dan satu lagi dari sudut pandangan Islam, adakah perhimpunan jalanan itu dibolehkan? Saya minta ahli panel tuan. Syar'i tak syar'i, doktor? Silakan. Pertama sekali saya nak tambah sikit apa yang disebutkan oleh Datuk Salahuddin tadi berkenaan dengan sesuatu perkara yang berlaku di Korea tadi kan. Kita dalam usaha kita nak mengimport barang kan, kita kena perhatikan apakah barang yang sesuai. Import barang yang baik-baik je lah. Baik-baik sahaja. Jadi kenapa kita nak import barang yang tidak baik? Kenapa kita nak import satu sistem yang tidak baik kan? Kita dah melihat seperti yang Datuk Salahuddin sebutkan tadi, berlakunya pertempuran yang dahsyat di Korea Selatan dan di mana-mana dan menyebabkan kematian. Dalam Islam sendiri pun mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mukmin. Okey. Kehilangan dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim, seorang mukmin. Okey, nyawa perlu kita jaga. Okey, dan Islam sendiri pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat sendiri, kita dapati bagaimana orang bukan Islam pun dijaga oleh negara Islam. Okey. Jadi di situ ketenteraman perlu kita lihat dari sudut kacamata yang lebih sesuai dengan kita dan jangan diimport perkara yang tidak baik. Kemudian saya pergi kepada soalan yang diajukan Syar'i tak syar'i. Demonstrasi jalanan. Okay? Kalau dilihat dari sistem ataupun dari perspektif Islam, kita dapati pernah berlaku demonstrasi ataupun menunjuk perasaan oleh satu kumpulan yang datang tidak berpuas hati dengan Uthman bin Al-Affan, khalifah yang ketiga radhiyallahu anhu arda. Uthman bin Al-Affan bila mereka datang untuk menunjukkan tidak puas hatinya mereka itu kepada Uthman mendengar sahaja dan tidak mengambil tindakan. Okey. Tetapi selepas itu mereka pulang. Selepas mereka pergi, tidak jauh, mereka balik semula dan mengepung Uthman bin Al-Affan. Okay, khalifah yang ketiga. Akhirnya saya pendekkan cerita menyebabkan Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Jadi itu satu sejarah, kalau kita dapat memerhatikan dengan minda kita yang waras dan rasional, kita akan dapati bahawa demonstrasi jalanan walaupun bermula mungkin dengan cara yang baik, tetapi kebiasaannya akan berakhir dengan satu disaster ataupun satu tersebut kebinasaan, malapetaka yang besar. Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Bukan satu benda yang ringan untuk kita perhatikan. Jadi secara umumnya saya boleh nyatakan di sini demonstrasi tidaklah merupakan satu jalan yang dibenarkan oleh Islam. Baik, kita akan menangani lebih banyak panggilan selepas kita kembali seketika dan saya ingin gantungkan satu soalan kepada Datuk Saleh. Soal etika bagaimana tindak balas polis di dalam menangani mob ini, perhimpunan ini. Tuduhan mengatakan gas pemedih mata ditembak ke arah demonstran akan ditangani selepas kita kembali. Teruskan bersama kami. Secara langsung dari Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur 0322829062 atau 3034 sudah mula kami buka. Saya gantung satu soalan sebelum kita berehat tadi kepada Datuk Saleh. Tuduhan soal tindak balas polis mengawal kelompok yang berhimpun itu dianggap sebagai tidak beretika kerana menembak gas pemedih mata kena ke muka demonstrator ini. Datuk akan tangani selepas kita bersama Tajuddin di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Syed, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, kepada ahli panel juga apa khabar? Alhamdulillah, semua dah makan tadi. Saya bagi makan sedap malam ni. Saya nak bertanya satu soalan berkenaan dengan punca kepada demonstrasi jalanan ni. Kalau dilihat, saya suka melihat bahawanya puncanya bila mana agenda permainan politik oleh parti pembangkang, terutamanya diketuai oleh Ketua Umum PKR, yang saya pun tak nak sebut nama dia, boleh dikatakan bahawasanya mainan politik untuk menggugat keamanan kerajaan adalah dia cuba menarik kepercayaan institusi kerajaan seperti mana mahkamah, polis, media dan sebagainya, menunjukkan bahawasanya institusi-institusi yang menjadi lambang kepercayaan masyarakat ini ditarik kepercayaannya, menyebabkan dia boleh menyebabkan manusia ini bangkit dan terhasut barangkali dan menyebabkan mereka boleh turun ke jalanan. Jadi saya nak bertanya khusus kepada Datuk Saleh selaku pengarah dalam PDRM berkenaan dengan keamanan ni, sejauh manakah pihak polis ataupun pihak berwajib untuk mengawal ataupun mengatasi perkara yang boleh menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada institusi kerajaan ini dipulihkan kembali. Baik. Terima kasih Cik Tajuddin. Saya rasa dua soalan di situ. Satu khusus kepada Datuk Saleh dan satu lagi itu berkaitan dengan
meruntuhkan kredibiliti institusi agensi yang sedia ada boleh ditangani sama ada doktor ataupun Datuk Salihuddin. Datuk Salih dahulu. Etika, mengembalikan kredibiliti, tindakan polis menembak gas pemedih mata kena muka demonstrator. Datuk. Ini yang dikatakan sebagai tomahan. Dan ini juga sekarang dimainkan, dikatakan sebagai police brutality. Ya. Dalam menangani masalah rusuhan ini, kita mempunyai prosedur yang tertentu. Okay. Pasukan-pasukan saya, sama ada pasukan simpanan persekutuan ataupun yang daripada PGA ini, dia mempunyai tindakan-tindakan yang telah pun diatur mengikut susunan yang harus diambil tindakan. Soalnya sekarang, bila perusuh menjadi tidak boleh dikawal, tindakan polis kita mesti mengawal yang sebenarnya. Mana kata di sini, kita kena ambil tindakan seboleh-bolehnya, tindakan yang kita menggunakan kekerasan yang paling minimal. Okay. Apa yang tindakan paling minimal? Kita tengok apa yang berlaku. Kita menggunakan air, water cannon. Kita menggunakan gas. Dua perkara ini saja yang kita guna dalam untuk menyuraikan rusuhan ini. Okay. Mengapa begitu? Sebab ini adalah berteraskan kepada moto pasukan polis di Raja Malaysia, tegas, adil dan berhemah. Jadi kalau kita bandingkan dengan tindakan-tindakan polis di luar, saya rasa tindakan polis-polis kat luar tu lebih saya kata lebih luas ataupun lebih menjuruskan kepada kekerasan yang melebihi. Lebih agresif. Ya? Lebih agresif. Ya. Tetapi dekat Malaysia ni setakat ini yang kami tangani, itulah yang kami gunakan. So mana kata tak timbul di pada sini mengatakan bahawa kami menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan apa yang dituduhkan sekarang inilah. Ya. Datuk, tuduhannya polis menembak gas ke dalam terowong. Jadi itu suatu yang dianggap zalim kerana menyebabkan lemas dalam itu. Itu yang saya katakan tadi. Tiap-tiap tindakan yang diambil oleh pihak polis, kami mempunyai peraturan-peraturan. Dan kami akan mengkaji yang sebenarnya sebelum mengambil sebarang tindakan. Misalan kata hospital. Di hospital kalau ada yang berhampiran, kita tidak akan menembak gas. Sebab kita tahu gas ini dia akan merebak. Betul. Itu kita menggunakan air. So semua tindakan polis ini kita telah pun mengambil kira dia punya kesan yang seterusnya. Sudah ada SOP-nya, Datuk. Yes, sudah ada SOP-nya. Datuk Salihuddin, diskredit agensi-agensi yang sedia ada ni. Saya sebenarnya amat setuju dengan pemanggil tadi bila mengatakan bahawa apa yang cuba dilakukan sekarang adalah untuk menjatuhkan kredibiliti jabatan-jabatan kerajaan, agensi penguatkuasaan, mahkamah dan sebagainya. Setiap kali ada saja sesuatu perkara dilakukan terhadap pihak yang sebelah sana, semuanya dikatakan menyalahkan bahawa ini adalah merupakan tali barut kepada kerajaan. Mereka ni menurut telunjuk pihak kerajaan dan sebagainya. Pokok pangkalnya seolah-olah segala apa yang dilakukan oleh agensi penguasa ini semuanya salah. Tetapi kalau memihak kepada mereka mengatakan wah mereka bagus, ini bagus dan sebagainya. Sebagai contohnya, kalau mereka mengatakan polis ni banyak sangat mengikut telunjuk kerajaan yang sedia ada. Kita ambil contoh baru-baru ini bila ada satu perhimpunan demonstrasi di Pulau Pinang selepas sembahyang Jumaat yang dilakukan oleh pemuda UMNO, kalau tak silap saya. Bagaimana pihak opposition cuba meminta pihak polis untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat. Kenapa nak pakai polis pula? Kalau polis ni hanyalah memihak kepada satu pihak saja, maka kenapa nak digunakan oleh pihak polis untuk cuba menyelamatkan, cuba menyuraikan orang-orang yang melakukan demonstrasi. Ini menunjukkan bahawa polis dengan kerajaan ini adalah satu organ yang sepatutnya independen. Mereka ni bertugas untuk menjaga ketenteraman awam. Janganlah kita nak persalahkan pihak polis kalau sekiranya apa yang kita lakukan akan mendapat tendangan daripada pihak yang melaksanakan tugasnya. Jadi saya amat setuju. Dan berbalik kepada satu soalan daripada yang bertanya tadi berkaitan dengan impak kepada negara. Baru-baru ini ketika selepas demonstrasi yang diadakan di Kuala Lumpur pada 9 Julai, saya berada di Bangkok. Saya melihat TV-TV di Bangkok, semuanya menceritakan perkara yang negatif saja terhadap negara kita. Memang buruk impak dia. Seolah menggambarkan bahawa kerajaan Malaysia ini tidak berlaku adil, kerajaan di sini diktator dan rakyatnya bangun memberontak menentang kerajaan. Amat buruk impak dia. Dan gambar-gambar yang ditunjukkan di dalam TV di Thailand semua menunjukkan police brutality.
menunjukkan disepak dan ada yang terbaring, ada yang pengsan dan sebagainya, ada yang berdarah, itu yang digembar-gemburkan. Jadi ini sebenarnya tujuan negara-negara luar pun sekarang nak menjatuhkan nama baik negara kita. Jadi impact ni amat buruk. Ya. Malah bila saya berada di Bangkok je, saya berkesempatan bercakap dengan 2-3 orang di sana. Mereka mengatakan bahawa mereka dah serik dengan demonstrasi di Thailand. Bila mereka adakan demonstrasi selama beberapa bulan masa sebelum pilihan raya yang baru-baru ini, mereka mengatakan bahawa ekonomi mereka lumpuh. Peniaga-peniaga langsung tak boleh berniaga. Mereka takut untuk keluar. Jadi bila dah berlaku, mereka dah tak mahu dah melaku perkara sedemikian berlaku di negara. Tak rela. Itu sebab selepas pilihan raya langsung tidak kelihatan sebarang pihak, sebarang golongan yang bangkit menentang atau mempersoalkan. Dr. Fadlan, 1 minit. Saya ingin melihatkan membawa tuan-tuan dan puan sidang pendengar sekalian kepada satu kata-kata ulama kita, Imam Ahmad ataupun yang lain, mengatakan sekiranya saya mempunyai dakwah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang saya akan buat ialah saya akan mendoakan untuk kebaikan pemerintah. Okay, dan ini kita dapat jelas amat bertentangan dengan apa yang disebutkan, seperti apa yang disebutkan oleh saudara yang bertanya tadi. Bagaimana ada usaha untuk nak menjatuhkan kredibiliti. Di sisi Islam tidak, kita sepatutnya menjaga kredibiliti pemerintah. Kerana pemerintah sekiranya dapat membuat kebaikan, maka kebaikannya akan sampai kepada semua orang. Tapi kalau kebaikan untuk diri kita sahaja, kita seorang saja yang dapat. Dan di sini juga ada satu hadis lain di mana Nabi SAW memberikan peringatan kepada orang yang menjaga sesuatu pemerintahan, sama ada yang besar sehinggalah yang sekecil-kecilnya. Innal muqsitina ala manabira min nur. Sesungguhnya orang yang berlaku adil akan berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka yang berlaku adil pada keluarga mereka dan juga kepada orang yang mereka jaga. Jadi ini sebenarnya umum. Kita di rumah pun sama juga. Kadang-kadang kita menuduh polis dan sebagainya, sedangkan kita di rumah mungkin kita detektor kepada keluarga kita. Jadi itu kita kena berikan perhatian bahawa berlaku adil adalah sepatutnya dibuat oleh semua segenap lapisan masyarakat. Ya. Untuk nota kaki minggu ini saya ingin kongsikan 2 bahan bacaan. Yang pertama antara buku favorite apa bahasa Melayu ya. Buku yang sangat saya sukai, Can Asian Think oleh Kishore Mahbubani. Boleh anda baca di situ, kerana persoalan yang dibawakan di situ adalah nanti rakyat ataupun warga Asia ini akan menguasai dunia. Nilai-nilai Asia ini, apakah ia merupakan cerminan daripada ia fikir masyarakat Asia yang kemudiannya akan menjadikan Asia itu sebagai satu sudut pembangunan baru di dunia? Itu anda boleh baca. Agak lama sudah buku ini, tapi saya melihat sentiasa saja relevan untuk dibincangkan. Yang kedua adalah Pedagogy of the Oppressed. Saya yakin Datuk Saleh dah melihat buku ini, kerana dalam kelompok mereka yang tertekan itu bagaimana mereka memberikan reaksi, dan buku ini menarik juga untuk kita baca dan memahami keadaan dan situasi yang semasa ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panelis, Datuk Saleh Mak Rashid, Datuk Salihuddin Saidin dan Dr. Fadlan Muhammad Osman. Kita beri tepukan kepada mereka. Dan tepukan juga kepada anda semua serta penonton di rumah yang memberikan komen di Facebook, di Twitter dan juga SMS. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah dan salam satu Malaysia.